Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Madam Rosliha binti Muhammad, kami dari Seksyen 2. Dikenali Istana Jahar kerana reka bentuk seni bina tradisional Melayu Kelantan. Jadi ini pada asalnya merupakan istana Raja Bendahara Long Kundur bin Sultan Ahmad. Ia dibina pada tahun 1887. Istana ini juga pernah menjadi tempat persemayaman beberapa sultan yang memerintah, termasuk almarhum Sultan Ismail ibn Sultan Muhammad keempat, iaitu pada tahun 1920 hingga 1844. Muzium Adat Istiadat ini telah ditubuhkan pada tahun 1992 dan telah disempurnakan oleh Sultan Kelantan Tuanku Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra, iaitu pada 27 Julai 1992. Bangunan ini merupakan bangunan yang menjadi hak milik Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan telah diwartawankan sebagai bangunan bersejarah negeri Kelantan pada tahun 2005 di bawah Akta 645. Ini dipamerkan berbagai jenis adat istiadat diraja Kelantan sejak zaman berzaman. Dan daripada itu turut dipamerkan juga jenis-jenis tekstil, alat perhiasan sendiri, pakaian dan barang-barang terbaru untuk tontonan umum generasi kini dan akan datang. Okay. Ini adalah model rumah siang. Ini adalah contoh wakaf Kelantan. Dan ini kita lihat periuk tembaga dan julang tembaga. Adat istiadat melenggang perutnya iaitu puteri Batu Sulak apabila seorang puteri Batu Sulak itu hamil pertama, iaitu kena masa 7 ataupun 8 bulan maka disempurnakan adat istiadat melenggang perut. Okey, jom kita lihat. Okey. Puteri Batu Sulak ni hendak dilenggangkan perut itu dibaringkan di atas hamparan di bawah langit kuning. Kain yang 7 warna itu dibentang di bawah pinggannya dengan kain berwarna kuning di bawah sekali dengan benang yang bercucuk jeka jerangkau itu di bawahnya pula. Okey, 2 biji kelapa kat sana tu yang telah dikupas diletak rapat pada hujung kaki puteri. Manakala peralatan menenun dan peralatan lain diletakkan berhampiran dengan tuan puteri supaya senang diambil oleh bidang. Seterusnya ialah pulut kuning. Pulut kuning ini merupakan salah satu hidangan istimewa dan begitu simbolik dalam masyarakat Melayu. Hidangan ringkas ini sering disediakan dalam beberapa majlis tertentu seperti majlis perkahwinan, cukur jambul, akikah, berkhatan, tahlil dan sebagainya. Selain nama pulut kuning ini juga dikenali sebagai pulut semangat atau nasi semangat. Ia sering menjadi juadah istimewa oleh makanan raja-raja. Jika diteliti dalam konteks sejarah, beras itu sendiri merupakan makanan ruji masyarakat Melayu dan rakyat Nusantara khususnya. Pulut kuning juga merupakan tanda simbolik kepada kesyukuran, nikmat, limpahan rezeki serta kemewahan. Walaupun begitu, terdapat percanggahan dalam majlis keramaian yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Masyarakat Melayu zaman dahulu sering menggunakan pulut kuning dalam upacara-upacara tertentu yang mempunyai unsur ghaib atau mistik seperti aktiviti perbomohan, pemujaan, tolak bala, mendapat keberkatan dan banyak lagi. Sebagai contoh, masyarakat Melayu menggunakan pulut kuning dalam penyediaan ancak. Ancak ini merupakan satu jenis juadah wajib yang digunakan untuk persembahan kepada makhluk halus yang popular dalam kebudayaan Melayu pada suatu ketika dahulu.
Persembahan ini merupakan hidangan kepada bangsa jin yang biasanya terdiri daripada berteh, pulut kuning, ayam panggang, telur rebus atau mentah, anak patung, serta darah haiwan dan beberapa bahan lagi. Amalan ancak juga digunakan dalam perubatan tradisional di mana ia dapat mengelakkan sesuatu perkara yang tidak baik semasa upacara perubatan sedang dilakukan. Semua perbuatan-perbuatan ini jelaslah bertentangan dengan hukum syarak atau syariat Islam kerana memuja dan meminta bantuan makhluk lain selain Allah SWT. Dan kepercayaan ini boleh menjerumuskan seseorang itu kepada syirik. Dan akhirnya kesedaran agama yang semakin berkembang dalam masyarakat Melayu juga menjadikan amalan-amalan khurafat ini semakin ditinggalkan. Dan fungsi pulut kuning juga berubah menjadi simbol kebanggaan masyarakat Melayu sebagai makanan yang istimewa. Melaku Islam datang di tanah Melayu, agama Islam terus ada istiadat belah mulut terus diadakan, iaitu akikah. Jom. Ini adalah antara akikah. Oh my God. Okey, akikah ini iaitu untuk bayi lelaki 3 ekor kambing, manakala untuk bayi perempuan mesti 1 kambing. Itu antara sunatlah. Dan akikah ini bayi tersebut perlu setelah dilahirkan dan perlu membuat akikah pada usia 7 hingga 9 hari. Ini saya akan memberi sedikit ilmu pengetahuan mengenai istiadat berkhatan yang berada di Malaysia. Okey, baiklah. Di Malaysia ini kita mengamalkan prinsip mazhab Imam Syafi'i. Jadi amalan berkhatan ke atas semua umat Islam sama ada lelaki maupun wanita sangat wajar dilakukan. Okey, hal ini kerana sejajar dengan sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Okey, tambahan pula berkhatan sangat menepati kehendak perubatan. Okey, perubatan yang sememangnya memelihara kesihatan semua umat Islam daripada sebarang penyakit seperti penyakit kelamin. Penyakit kelamin. Terdapat sebanyak 9 kain seperti kain cindai, kain jong sarat dan kain limal serta kain kuning yang digunakan sepanjang istiadat berkhatan ni. Okey, panjang kain kuning ini berukuran lebih kurang 45 cm, iaitu bersamaan 5 hasta. Okey, saya ingin mengaitkan juga amalan istiadat pada zaman sekarang. Sangat berbeza dengan zaman dahulu. Okey, zaman sekarang terkini istiadat berkhatan ni dengan menggunakan kaedah jahitan iaitu konvensional. Okey, saya akan menceritakan tentang ada istiadat berkhatan zaman sekarang. Okey, setelah ubat dibius diberi, bukaan pada kulit akan dibesarkan untuk membolehkan dicuci. Okey. Lalu khatan boleh dibuat dan memerlukan balutan yang perlu dilakukan setiap hari sehingga sembuh. Ini saya akan menceritakan tentang pekerjaan orang Melayu tradisional. Pekerjaan orang Melayu tradisional yang saya pilih ialah penanaman sawah padi. Nah, hari ini saya berada di kawasan bendang ataupun sawah padi yang berdekatan dengan
rumah saya, dan hasil bendang ataupun sawah padi tersebut sudah pun diambil beberapa minggu sebelum ini, dan pesawahnya telah pun melakukan proses untuk menanam semula padi tersebut. Dan hari ini saya akan bertemu ramah dengan seorang pesawah padi yang saya kenali. Untuk buat bendang tu berapa lama lepas? Berapa lama ni? Lama tu lepas dulu kan? Lama kan badan lebih kurang 20 tahun lah. 20 tahun. Susah tu buat tu. Buat bendang susah lah. Teruk lah. Bendang ngakak lah. Ngakak kena tiap rumput lah ni. Dah lah, senang lah. Dulu nak tanam lah. Dulu pakai miri lah. Tak ada mesin padi. Lah ni ada mesin tak apa lah. Senang lah buat lah ni. Berapa lama nak siap apa bendang tu? Duk lalu buat? Dia boleh ambil padi ya. Nak boleh ambil padi tu lama. Lebih kurang 4 bulan lebih aku. 4 bulan. Okey, nak tanya yang tu lah. Terima kasih tu. Setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu mula meninggalkan amalan-amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam seperti mengamalkan ajaran khurafat, syirik, animisme dan lain-lain lagi. Hal ini kerana masyarakat Melayu mula percaya kepada rukun-rukun iman dan Islam serta mula beribadat kepada Yang Maha Esa. Seperti gambar di atas, ini adalah Masjid Muhammadi. Masjid ini merupakan masjid besar negeri Kelantan, Cik Siti Wang Kembang yang telah saya lawati. Masjid ini merupakan lambang kemegahan agama Islam.